dengar tapi suara kecil. Okey, tak tahu macam ni. Boleh clear tak? Dengar tak? Boleh. Okey, boleh Okey, so sambung 42. Okey, sikit lagi kita akan habiskan hari ni. Okay, so current dollar. Okay, kalau macam kita currency ringgit, so kita guna current ringgit Malaysia. Okay, so the current price that we pay for goods and services bermaksud current dollars ni kita menggunakan wang nilai wang tadi untuk pembelian barang dan perkhidmatan. And then nominal GDP iaitu gross domestic product measured in current dollars. Okay, so di mana untuk mendapatkan nilai GDP nominal, kita akan kirakan dalam nilai dollars ataupun dalam ringgit Malaysia. Okay, and then wait. Okay, the importance attached to an item within a group of items. Maksudnya jumlah berat satu barang tu bergantung kepada kita kata kumpulan berat tadi. So katakan ada 10 unit barang, satu barang 1 kilo, jadi 10 kali 1 kilo sama 10 kilo. Okay. So how to calculate the real GDP? Okay. So kita ada good A, good B and good C. Ada 3 barang. Barang A, barang B dan barang C. Okay, ada 2 tahun. Year 1 and year 2. Okay. So this is production. Okay, production and then year 1, year 2. Q1 and Q2 ni adalah kuantiti bagi tahun pertama dan kuantiti bagi tahun kedua. Okay, katakan barang A pada tahun pertama adalah sebanyak 6 unit, production dia pengeluaran dia sebanyak 6 unit. Pada tahun kedua, pengeluaran bagi barang A adalah sebanyak 11 unit. Okay, so harga bagi barang A pada tahun 1 adalah pada harga 50 sen. Kita kena nilai ringgit. And then pada tahun kedua, harga dia adalah sebanyak 40 sen. Okay, so untuk mendapatkan GDP bagi tahun 1 dan GDP bagi tahun 2 iaitu pada harga pada harga nominal. Okay. Nanti kita tengok apa beza nominal dengan real. Okay, kalau harga nominal kita ambilkan nilai harga P1 kalikan dengan Q1. Maksudnya harga tahun 1 kalikan dengan kuantiti tahun 1. Okay, kalau kita nak dapatkan nominal GDP bagi tahun 2, kita ambilkan harga tahun 2 kalikan dengan kuantiti pada tahun 2. Okay, contohnya untuk GDP tahun 1 ini, dia dapat nilai RM3 kan? Kita ambil P1 iaitu 20 sen ni kalikan dengan Q1. Q1 adalah sebanyak 6. Jadi 6 kalikan dengan 50 sen kita akan dapat RM3. Okay, macam tu juga kalau kita nak dapatkan nominal GDP bagi tahun 2. Kita ambil harga tahun 2 kalikan dengan kuantiti tahun 2. Maksudnya kat sini 40 sen kalikan dengan 11. Kita akan dapat RM4.40. Okay, so ini untuk dapatkan nilai nominal GDP. Okay, kalau untuk dapatkan kita kata real GDP, okay, katakan tahun 1. Okay, tahun 1 kita nak dapatkan katakan tahun asas ni adalah tahun
2, sorry, okay. So biasanya untuk dapatkan real GDP dia ada tahun perbandingan, dia ada tahun asas. Untuk kes ni dia punya 2 tahun. Jadi kalau kita nak dapatkan perbandingan, kita akan tengok tahun yang sebelumnya lah. Kalau macam ni kes tahun 1, tahun 2, kalau kita nak tengok real GDP untuk tahun 1, kita kena kalikan dengan kuantiti tahun 2. Okay. Contoh juga kalau kita nak dapatkan real GDP untuk harga tahun 2, kita kalikan dengan kuantiti tahun 1. Sebab tu nampak kat sini, nilai dia berbeza B1 kali Q2, B2 kali dengan Q1. Jadi untuk kita dapatkan nilai real GDP. Okey ke setakat ni? Yang online? Okey doktor. Okey. Okey, so macam tu juga untuk goods P dengan goods C, calculation yang sama, kiraan yang sama, dan kita akan dapat nilai nominal GDP dan juga real GDP lah. Nanti kita akan buat latihan untuk soalan ni. Okay, so base dia refer to the year chosen for the wage in the fixed wage procedures. Okay, so kalau ikutkan kat sini, kita kalau ikutkan kalau ada 4 tahun, kita ada 1 tahun asas untuk dapatkan real GDP dia ada 1 tahun asas lah. Okay, contohnya kita ada tahun, katakan GDP kita bermula pada tahun 2010 sampai ke 2020. Jadi katakan GDP tahun asas base kita adalah tahun 2010. Jadi untuk dapatkan real GDP kita akan kalkulkan dengan harga P tadi dengan harga pada tahun 2010. Okay, yang tu nanti kita akan tengok pada latihan. Mungkin bila tengok latihan nanti nampak lah sebab kat sini contoh dia bagi 2 tahun je. Okay, untuk calculating the GDP deflator, policymakers not only needs goods measure of how real output is changing, but also goods measure of how the overall price level is changing. The GDP deflator is one measure of the overall price level. Okay, so untuk mendapatkan GDP deflator, kita akan tengok saya kata tadi tahun asas tadi, dia akan ada 1 tahun asas dan kita akan bahagikan nilai GDP nominal bahagikan dengan GDP real bahagikan dengan 100 untuk kita dapatkan nilai GDP deflator tadi. Okay, so pada tahun asas berapa tu bergantung kepada penilaian tadi lah. Okay, the problem of fixed wage. Okay, many structural change took place in the US economy between the 1950s and 1987. The use of fixed price which does not account for the response in the economy to supply shift. Okay, maksud kat sini pada tahun 1950 dan juga 1987 berlaku kita kata perubahan dalam production barangan di US dan menyebabkan keadaan GDP dia naik turun lah. Okay, so kita kata GDP ni dia ada ketika kita kirakan dalam nilai constant. Okay, kalau constant tu adalah real GDP, ataupun kalau kita tengok dalam nilai current ataupun kita pakai nominal GDP. Okay, kalau kita buka dalam World Bank data ataupun dalam Malaysia Jabatan Statistik Malaysia untuk GDP kita, okay, dalam slide ni kita tulis nominal dan juga real kan. Tapi kalau dalam laporan ekonomi dia akan tulis current ataupun constant. Okay, current tu merujuk kepada nominal, constant merujuk kepada real ekonomi real GDP tadi lah. Okay, and then okay, so yang ni GDP action. Okay, apa kaitan GDP dengan social welfare? Okay, if crime level went down, okay, maksudnya jika berlakunya kejadian jenayah lah, okay,
masalah lain kekurangan dan kehidupan sosial di sebuah tempat tu much better, lebih baik. Okey. Jadi pengeluaran pengeluaran produk di kawasan tersebut akan meningkat. Okay, dan secara langsung dia akan meningkatkan GDP lah benda tu. Okay. Sebab apa? Sebab bila masalah jenayah berkurang, okay, orang akan ramai akan lebih minta barang sama. Okay, so bila lebih minta barang dan secara langsung memang kita akan beli lah, buat pembelian lah kan. Bila buat pembelian, kilang pula akan produce banyak barang untuk orang ramai beli. Okay, dan secara langsung dia akan effect pada GDP lah. Okay, kadang-kadang, okay. So untuk yang kedua pula, increase in leisure is also an increase in social welfare. Sometimes associated with the decrease in GDP. Okay, kadang-kadang leisure, hiburan kan. Hiburan tu ataupun kita kata hiburan akan meningkatkan kebajikan penduduk. Tapi pada masa yang sama dia boleh mengurangkan GDP. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita berhibur. Okay, contohnya berhibur dia ada banyak kategori tau. Macam kita pergi melancong. Melancong contohnya kita akan membelanjakan duit. Lepas tu kalau kita belanjakan duit, of course kita tahu secara langsung GDP akan meningkat. Tapi pada masa yang sama sebenarnya kadang-kadang kita pergi melancong dan pada masa sama kita cuba cutkan kos kita. So secara tak langsung juga boleh menyebabkan GDP kita berkurang. Maksudnya sepatutnya kita boleh spend 1,000 tapi sebabkan kita pergi melancong, kita nak jimat, so secara tak langsung wang kita dah kat kos lah. Daripada kedua hotel dua minta, mungkin tiga hotel yang biasa. So jadi GDP kita pun mungkin akan increase juga lah kat situ. Okay. Ataupun contohnya macam pergi video shopping, pergi shopping. So kita nampak pergi leisure lah kan, mudah kan. Tapi pergi shopping, dia tak beli apa pun. So walaupun kita nampak dia pergi leisure, social welfare dia meningkat. Pada masa sama, GDP yang berkurang. Sebab dia tak pergi beli barang pun, dia hanya pergi untuk berjalan-jalan sahaja. Okay. Itu antara contoh social welfare. Okay, so yang kedua, yang berikut ini lebih kurang saja penerangan dia. Okay, personal market and domestic activities such as household and childcare are not counted in GDP even though they amount to the real production. So kalau ikutkan dalam GDP, kita tak kena kira suri rumah dan juga jagaan keluarga dan bagian akhir kita tak ambil kira. And then GDP also has nothing to say about the distribution of output among individual in society. So GDP kalau kita nak kira dalam segi, ini GDP secara umum. Kalau kita nak kira GDP per individu, kita panggil dia sebagai GDP per kapita. Untuk kita nak tengok berapa tak jurang perbezaan pendapatan di antara individu A dengan individu B. Okay, so kita akan kirakan nilai GDP kita yang kita dapat 1 juta, kita akan bahagikan dengan bilangan populasi penduduk berapa. Jadi kita dapatkan GDP per kapita ataupun KDNK per kapita lah. So kalau wujudnya jurang, dia berlaku jurang yang sangat ketara antara individu, bermaksud kemungkinan besar social welfare itu tak tercapai sebenarnya. Okay. Okay, so untuk informal economics, okay, the part of the economics in which transaction that take place and in which income is generated that is unreported and therefore not count in GDP. So ada setengah transaction ataupun jual beli ataupun penghasilan produk yang tak dicatatkan dalam GDP lah, yang kita tak ambil kira. Maksudnya kita buat secara informal economics. Okay, contohnya macam agak-agak kan, kalau orang yang jual barang kita macam part time, dia macam jual nanti, contoh pasal Ramadan, kalau dia orang ada FSM, kita akan boleh kira benda kita dalam GDP. Tapi kalau dia tak ada
beli dengan SSM, mungkin dia buat tanpa laporan lah kan. So kita mungkin tak boleh kira sebagai GDP sebab kita tak ada lupa-lupa ada wang. Maksudnya informal economics. Okay, so berikutnya adalah gross national income tu kita tahu. Okay, so gross national income GNP convert into dollar using an average of currency exchange rate over several years adjusted for rates of inflation. So untuk kita dapatkan nilai GNI ni, kita akan convertkan GNP ke dalam nilai dolar dan kita akan ambil kira dengan nilai inflation. Okay. So biasanya kita akan melibatkan juga lah dengan currency exchange, inflation sebab sometimes currency exchange kita berubah-ubah. Okay, dulu sebelum ni kita punya currency exchange memang ditetapkan pada tahun. Saya rasa masa tu saya tak ingat apa-apa, tapi masa zaman tu Mahathir dulu, masa dia jadi Perdana Menteri negara baru, dia memang dah tetapkan ditambah nilai mata wang kita untuk currency kita dengan US, 1 US dollar bersamaan dengan 3.4 ringgit Malaysia. Jadi dia bagus Malaysia lah, tapi sekarang ni kan mata wang kita naik turun. So kita dah buka tambah ringgit tadi. So sebab tu hari-hari kalau kita tengok nilai ringgit kita, ada ketika kita naik, ada ketika kita jatuh. Okay, so waktu dah habis. Cumanya, okay, so kita akan buat latihan sikit. Okay, ada soalan tak setakat ni? So far, no. Okay, tak soalan Okay, cuba buat exercise ni, ada 2 exercise. Okay, yang ini exercise berkenaan dengan pengiraan yang awal tadi, yang hari kita belajar. Okay, so ada 3 tahun, 2008, 2009 dan 2010. Okay, kita ada harga untuk susu, kuantiti susu yang diminta. Okay, harga madu dan juga kuantiti madu. Okay, so task pertama adalah dapatkan harga GDP nominal, GDP nominal dengan real GDP, dan ketiganya adalah GDP differential. Okay, ini adalah formula dia. Okay, kita buat dalam 10 minit. Cuba buat soalan satu dulu.
Okey, yang secara online tu nanti kalau ada soalan boleh tanya. Saya rasa kamera ni dia kena color ke papan whiteboard kot. Tak ada dalam buah. Tak ada kot. Okay, boleh. Nampak tak? Window.
Dapat tak? Doctor, the whiteboard we can't see clearly as it is too far. Kita ulang sekali lagi. Yang whiteboard, perkataan di whiteboard kita tak boleh lihat jelas sebab dia terlalu jauh. Oh, jauh ni. Sekejap. Ah, Nampak tak kalau macam ni? Doktor ada share screen ke? Ni whiteboard. Sangat blur, doktor. Macam kecil besar. Yang ni kena ada. Nampak? Kecil ke? Ha? Letak sikit. Macam lampu lah kan? Mana lampu? Kan. Gelap sangat, doktor. Ataupun doktor itu whiteboard boleh bawa depan sikit mungkin boleh jelas lah. Yang whiteboard tu kita ambil depan sikit mungkin kita boleh lihat jelas sikit. Sekarang boleh jelas. Jelas. Ataupun tulisan saya pun besar. Besar sikit lebih okey lah saya rasa. Saya besarkan tulisan. Nampak tak? Tak apa sebab itu ink itu blue pen sangat. Oh, okay, faham. Dia punya ink dia tak macam tu. Ada batu. Macam ini. Tengok. Macam ni? Boleh sekarang Jelas, doktor. sangat Okay. jelas. Okay, so macam mana ni tadi? Soalan tadi. Tak macam ni. Ya. Harga RM1, RM1 kan? Kuantiti 200. Okay. So ini untuk apa tadi? Ni susu. Okay, so untuk dapatkan nominal GDP,
Okay, so kita kalikan PM kalikan dengan QM pada tahun yang sama. Okay, bermaksud RM1 kalikan dengan 100, kita akan dapat 100. Okay, tahun 2009, RM1 kalikan dengan 200. 200. Tahun 2010, RM2 kali 200, 400. Ini adalah nominal GDP. Kalau kita nak dapat nominal GDP, kita tambahkan ke semua ini. Okay, so, 400, 100. Kejap, sorry. Total tak boleh sebab ini tahun yang berbeza. Dan kalau tahun yang sama, contohnya tadi Hani, ada Hani kan? Dekat Hani tu kita boleh dapat total dia. Okay, sebab ini total yang tahun yang berbeza tak boleh. Okay, so kalau nak dapat, 2 tahun. Kalau nak dapatkan nominal GDP, kita ambil nominal GDP bagi mil, tambahkan dengan nominal GDP bagi Hani, kita akan dapat total nominal GDP. Okay, so kita dapat nominal GDP bagi setahun bagi mil tadi kan. So sekarang kita nak dapatkan real GDP. So kalau tengok soalan tadi, real GDP dia bagi tahun asas adalah tahun 2008. Maksud kita kena kalikan dengan harga pada tahun 2008. Kuantiti sama, kita ambil kuantiti yang semasa tapi kalikan dengan harga tahun 2008. Okay, contohnya sekarang ni, untuk tahun 2008, so kita sama jugalah. 100 kali dengan 1, 100. Okay, untuk 2009, kita ambil 200 kalikan dengan harga tahun 2008. Jadi 200 kali RM1 sama dengan 200 juga. Okay, untuk tahun 2010, kita ambil QM dari 200 semasa kalikan dengan PM pada tahun 2008, itu 1, jadi 200. 200 kali RM1, 200. Okay, ni adalah real GDP. Biasanya real GDP memang akan rendah sikit daripada nominal GDP. Sebab nominal GDP dia ambil harga semasa. Kalau real GDP dia ambil harga tahun asas tadi. Okay. Okay, so untuk dapatkan GDP deflator, formula dia adalah nominal GDP nominal GDP bagikan dengan real GDP kalikan dengan 100. Okay, so kita dapat apa? 100 bagi 100 kali dengan 100 sama dengan 100. Okay. So biasanya tahun asas, kalau katakan tahun asas 200, tahun 2008, of course dia punya GDP deflator untuk tahun 2008 mesti 100. Okay, sebab kita tahun asas dia. Okay. So untuk tahun 2009, berapa? Ini bagi yang ni kalikan dengan 100. 100. 100 juga kan? Okay, untuk tahun 2010, nominal bagi GDP, bagi real kalikan dengan 100. Dia akan dapat 200. Okay, so macam tu juga step yang sama untuk Hani tadi. Jadi total yang itu nominal dan real GDP dia kira secara berasingan, bukan dia combine Hani dan real kan. Okay, yang untuk kes ni kita akan kira secara berasingan. Okay, tapi kalau katakan kita nak gabungkan dengan Hani, boleh juga. Cumanya kita kena buat satu dulu, buat satu-satu. Kita kena buat untuk ni apa nama? Untuk milk dulu, and then baru buat untuk Hani. And then baru combinekan nominal GDP berapa, and then real GDP berapa. And then baru kita gunakan formula untuk GDP deflator. Okay, so maksudnya saya boleh buat, saya calculate nominal GDP, apa yang saya buat adalah saya calculate nominal GDP dan real GDP bagi dua-dua item, dan itu GDP deflator saya tambah semua sekali baru buat GDP deflator. Betul, boleh. Itu boleh. Itu memang boleh. Okay, thank you, Doktor. Maksudnya kita ambil total lah, total GDP deflator.
kedua. Jadi kita ada soalan, dua soalan saja untuk okey, yang ini adalah kan ada approach yang kita belajar minggu lepas. Apa saja dulu jadual ni ataupun tak gambar jadual ni. Saya nak scroll ke bawah. Yang online pun boleh dekat gambar ni table ni untuk saya nak scroll ke bawah untuk nak tunjuk calculation. So ini adalah punya calculation. So macam mana nak dapatkan GDP, GNP, NNP dan juga National Income. Berdasarkan maklumat yang atas tadi, table tadi cuba dapatkan GDP, GNP, NNP dan juga National Income. Berdasarkan formula saya.
Okey, untuk soalan kedua. Okey, ini sebenarnya GDP kan? Apa GDP? So kalau tengok formula GDP kat sini adalah C plus I plus T plus S plus X plus M. So berdasarkan table di atas kita connect. Okay. So mana satu C. Consumption. Penggunaan isi rumah. Household consumption. Okay. So consumption C. I investment. Yang mana menunjukkan kepada investment. Terus private investment. Okay. G. Yang mana merujuk kepada G, government expenditure. X. X. And import. Import export yang mana? Net export. So, net export ni dah merujuk kepada export tambah dengan import. Okay. So, bila ada kurungan dekat tepi tu, bermaksud negatif. Maksudnya, net export kita adalah bernilai negatif. Jadi, kita tambah semua ni, kita akan dapat nilai GDP. Maksudnya, tadi kat sini, T kita adalah tambahkan dengan kita adalah RM23, tambahkan dengan G kita RM230, tambahkan dengan export tolak import sama dengan apa? Tax export tadi. Maksudnya tolak 21 sebab ada kurungan. Gitu. Kalau ada kurungan, kita akan negatif RM21. So dah berapa saja. Jumpa. GDP sama dengan 574. Dapat tak 574? Dia tambah tapi dia tolak. Dia tambah tapi yang ni kita tolak. Sebab dia kurungan. Masih lagi. Kan? 23 tambah dengan 20 tolak dengan 21. 24 lah. Sebab tadi hubungan tadi. Kurungan tu maksudnya kita tolak. Walaupun kita tambah, tapi sebabkan net export dia kena negatif. Saya tulis balik. Saya tulis ni kat sini. Betul, 42 tambahkan dengan investment tadi 23 tambahkan dengan 230 tolak 21. 574 kan? Yang online dapat tak 574? Untuk GDP? Dapat. Dapat kan? Untuk GNP? Okay. So kita tengok pada formula GNP. GDP plus dengan receipt of factor income from the rest of world. Okay. So GDP. Apa GDP kita tadi 574. Kita tambahkan dengan the receipt of the income from the rest of world and tolak dengan payment of factor income the rest of the world. Okay. Untuk item yang atas ni yang mana satu?
For the rest of the body adalah forage factor lah. Ni kan net foreign factor ni kan, bukan ni kan. So sebab dia lelaki dah net, maksudnya dia lelaki dekat Indonesia. Kita tambah dengan tolak kan. So dekat sini, kita ambil nilai GDP tadi 574, kita tambahkan terus dengan net tadi. Tambah dengan 56. So GNP sama dengan 0.74 tambah dengan 56. Doktor, for the GDP, the net export bukan tambah 21 ke, sebab dia punya dia tak ada tulis negatif 21. So it should be plus 21 kan? Okey, untuk net export, bila ada kurungan dalam ekonomi lah. Ini sepatutnya nilai adalah negatif 21. Maksudnya export terhadap import, dia adalah, maksudnya import lebih tinggi daripada export. Sebab tu nilai dia negatif. So bila kalau dalam ekonomi, ada laporan ekonomi, kalau ada kurungan macam ni, kurungan 21 bermaksud tolak 21, negatif 21. Also maksudnya ada kurungan adalah negatif, kalau tak ada kurungan maksudnya positif. Betul. Sebab dia adalah net. Sebab Okay, thank you doktor. Okay, contohnya macam net foreign factor income ni, yang positif kan. Maksudnya kat sini, okay, kita terima income daripada luar lebih banyak daripada kita bayar. Sebab tu nilai positif. Tapi katakan nilai negatif untuk net tadi, maksudnya kita bayar ke foreign lebih tinggi daripada kita dapat duit daripada foreign. Perbezaan dia lah. So berapa GNP? Okay, so untuk GNP akan dapat 630. Okay, untuk dapatkan NMP, kita ambil nilai GNP, kita tolakkan dengan depreciation ataupun kusut nilai penataan depreciation. Dia tolak je lah. Okay, so dengan 630 tolakkan dengan 40 akan dapat 590. So tolak 40 90. Then untuk dapatkan national income, compensation of employees, ataupun kita kata kat sini adalah wage. Okay, dalam kolom tadi adalah wage lah. Kita tengok gaji kan. Salary pun boleh. Sama je lah. Wage ke salary ke sama je lah. Then property income. Then rented income sama dengan property. Then interest, indirect tax, minus subsidies, plus business transfer payment, plus surplus of government. So dekat sini, dia nak ingat. So kalau kita tengok dekat sini, formula yang saya
composition of employees ada dah kan? Kita dah kata kan? So, income ada tak? Okay, then related income ada kan? Semua dah related income. Then corporate profit, business profit lah. Kalau corporate profit sama dengan okay. Then net interest. Then indirect tax. Subsidies. Okay, income ni ialah then interest tax. Tax mana? Indirect business tax. Okay. Business transfer payment. Untuk sebagainya bakinya tu kita tambah. Okay, saya dapat buat. Kita ambil nilai NMP tadi. Jadi, masa dengan kosong tambahkan yang tadi. Kosong tambahkan dengan tambah dengan 60. Tambahkan dengan 230. Tambahkan dengan 400. Tambahkan dengan 330. Tambah 65. Tambah 81. Dapat berapa? 1756. Okay, 1756. Okay, ini adalah jawapannya lah. National income. Pada tahun yang katakan tahun kalau katakan ini tahun 2010, national income tahun 2010 adalah 1756. So ini contoh antara soalan exam lah. Kurang macam ni. Macam yang table P dan juga table P. Formula tak diberi. Kalau dalam exam, formula tak diberi, memang kena ingat lah dia punya formula-formula dia. Okay, ada soalan tak setakat ni? So far, no. Okay, jadi kita dah habis dah bab 2. So, esok kita akan masuk bab 3. So, kali bab 3 takut kita bersaku aduk. So, kita saya ikut untuk masuk bab 3 esok. Dan sebelum tu saya nak beritahu tentang kuis. Padahal kuis kita minggu lepas. Tapi sebab kita nak minggu 4 kan. Tapi sebab saya terpaksa segera minggu lepas. Kita akan buat kuis minggu ini. Saya akan biasalah kuis tu dia 10 soalan. Multiple choice. Bab 1, bab 2. Saya tak bagi bila. Okey, saya akan masukkan soalan kuis tu esok selepas kelas. Katakan dia hari Selasa lah senang. Esok tu dah petang kan. So hari Selasa saya akan buka kuis tu. Dan saya akan bagi masa sampai hari Ahad. Minggu lepas. Jadi pilih-pilih waktu-waktu tak saya ambil nak buat macam ni kemudian. Ada calculation tak? Akan ada sikit lah calculation gitu. Okay, soalan tak banyak, dari 10 je. Doctor, I repeat what doctor talk about because doctor sound is not kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil. So what doctor talk just now is the quiz we will do tomorrow after the class is 10 questions in MCQ involve chapter 1 and chapter 2. And this quiz is open until Sunday, right? Is it? Betul. Okay. Okay, so maksudnya bila buat dah waktu kita nak buat. Attempts only once, right? Hanya satu kali sahaja kan buat.
kami saja, tapi in case kalau apa-apa jadi, kita tengah jawab, first stand down, bagi kita tanya. Masa diberikan adalah berapa lama, doktor? Sebab saya nak buat calculation, saya akan bagi, sebab walaupun semua soalan ada calculation, saya akan bagi 1 jam lah. Okay. Okay. Thank you, doktor. Kalau ada apa-apa masalah, just check info lah. Katakan tiba-tiba jawab dalam soalan nombor, first system down. Habis bagi saya, ada kita nama nombor beri. Baik, nanti saya akan tengok sistem. Nanti saya tengok lagi, saya akan foto macam mana nombor ni. Okay, and then after dia, part 1, part 2. Okay, sekarang tu. Kakak ni ada soalan tak? Ada lain? Okay, tutorial pun sepatutnya saya kena masukkan minggu ni. Sebab ada kita tiga tutorial kan, tutorial pun ada markah. So, nanti saya akan masukkan tutorial tu. Since saya dah masuk, saya akan bagi tahu dia grup ke ataupun esok kelas saya akan beritahu. So, ada soalan tak sekarang ni? Okay, kalau tak ada, boleh tak kita stopkan kelas kita? So, kita tamatkan kelas kita hari ini di sini. Esok kita jumpa dan kita akan masuk ke tiga. So, kalau ada apa-apa soalan, just boleh message saya, tak ada masalah, saya akan kasih cepat yang sikit. So, kita jumpa esok, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, doktor. Thank you, Thank you, doktor. doktor.